Assalamualaikum para pendengar Iris Internet Radio Islamik Sarawak. Untuk segmen aspirasi Pertiwiku hari itu, kita bersama Petuah dapat bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Encik Faizul BPE pemain petong kebangsaan. Okay, Assalamualaikum Encik Faizul. Apa khabar kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Terima kasih atas kesudian kita untuk ditemu ramah bagi segmen aspirasi Pertiwiku untuk siaran Iris Internet Radio Islamik Sarawak. Jadi untuk soalan, kita teruskan untuk soalan pertama kita untuk hari itu. Jadi boleh kita kongsikan sedikit latar belakang kita lah. Kami Faizul bin Pai, umur 26 tahun, mempunyai adik-beradik 4 orang. Kami anak paling sulung. Okay. Dan jadi sejak bila dah kita bermula berkecimpung dalam sukan petong tu? Mula kami main petong tu dari umur 14 tahun. Oh, 14 tahun. Time dia pun main suka-suka ya. Dan dari sekolah lah, dari sekolah dulu. Lepasnya jenis boleh sampai ke peringkat main ke peringkat kebangsaan tu. Boleh tak cerita sedikit perjalanan kita lah mula-mula main sukan tu, dari tak mula sampai kita ke tahap kini tu lah. Boleh. Ni macam tu. Mula kami mainnya diajak kawan. Main suka dengan game tu teh. Kira lu jadi hobi lah. Jadi hobi pasal mula main pun di kampung je, main petang je. Pasal lu diajak orang main di luar. Di situ bisa main. Alulah dalam hati teh mau main tu je sampai bila-bila. Alu main tu macam dah nang dah hobi favorite lah. Nang dah dari dulu lah, nang dah main, dah biasa. Jadi pernah wakil negeri lah cakap tu. Ya. Dulu pernah wakil Sarawak, Sukma. Pernah ya. 2016. Jadi pencapaian yang kita pernah perolehi dari mula lah. Boleh tak cerita sedikit lah pencapaian yang kita perolehi sepanjang kita berkecimpung dalam sukan tu sampai lah kini tu, sampai ke tahap kita dah wakil Malaysia lah nak. Kata lah. Pencapaian banyak juga lah. Antaranya lah. Wakil Sukma, Sarawak, tahun bila ya? Masa 2016. 2016 Pasca masuk universiti di college community, kami pun ada ikut juga game sukan IPT 2016, 2018. Sukan IPT ya wakil Sidani kita. College community. College community. Untuk sukan Sukma, pingat ada boleh ingatkah apa kan? Ada pingat beberapa sukan Perak. Perak ah. Jadi sukan yang IPT pun sukan IPT ada juga lah. Ada. Sukan IPT di UKM Bangi 2018. Dia pun ada pingat juga Perak juga. Jadi untuk macam kita wakil Malaysia ya, ada oleh papa pingat ataupun apa-apa nak ya, pencapaian dah lah untuk wakil Malaysia saya kata. Pencapaiannya nang bagi kami nang macam ni nang bagus gila dah. Walaupun si dapat membuat pingat pulang pun ada pengalaman nang banyak ialah dengan bertemu tim-tim yang pernah ditemu di Sarawak ataupun Malaysia. Nang banyaklah pengalaman yang tim game ya. Jadi nak nanya juga lah macam ni dari segi tajaan kita orang dalam sukan tu. Macam kita orang macam ni oleh sponsor ataupun ya. Sponsor kadang-kadang memang cari, kadang-kadang pakai duit dimpun juga. Pakai duit dimpun juga lah. Duit kelab ada duit banyak lah. Dari mun saya kata di macam kita
wakil untuk klub apa mun dalam di Sarawak tu lah. Sarawak lah. Misalkan tu nang banyak banyak pemain lah di Sarawak. Mun dalam Sarawak tu lah bagian ni yang banyak wakil untuk main untuk sukan tu. Yang aktif, paling yang banyak aktif lah. Di Santubong lah. Santubong lah. Kucing paling banyak lah. Yang banyak aktif lah. Cakap tu. Okay. Dan yang seterusnya lah. Apakah kemahiran yang diperlukan lah macam untuk bermain sukan tu? Macam contoh lah kami berminat nak main sukan tu. Boleh kita kongsikan sedikit kemahiran yang diperlukan lah dalam kemahirannya juga banyak gila lah. Yang paling penting dalam game tu main kacang tu adalah skill CG, strategi dengan stamina. Yang paling penting. Okey, apa lagi sebab apa ni? Boleh tak nak kongsi? Main tu pun kita tengah panas, kadang-kadang mun ada bumbung, main bumbung, panas. Betul. Ya perlu stamina banyak lah. Jadi boleh kongsikan jenis-jenisnya lah, macam players tu apanya pun positionnya dalam sukan. Mun main single lah. Ada teknologi single, double dengan triple. Single main seorang 3 gate ball. Double main 2 orang 6 gate ball. 6 gate ball. Okey. Triple main 3 orang, pasal seorang akan dua ball ya. So semuanya 6. Okey, dalam contohnya dalam double dengan triple ya. Memang ada tugas masing-masing nak untuk setiap player. Boleh kita kongsikan tugas-tugasnya. Mun single lah. Singlenya mesti mau pandai main peranan 2 gig lah. CG painting dengan shooting. Okay, buang bola orang yang dekat. Double pun sama juga. Seorang yang painting, seorang yang main shooting. Tapi mun dapat dua-dua dalam double lah, dua-duanya pandai. Yang mana lagi? Jadi mudahkan lagi lah untuk mun dalam triple lah macam ni? Triple pun sama juga. Ada pointer, Miller dengan shooting. Okey, untuk Miller macam ni? Miller hanya boleh dua-dua. Hanya boleh dua-dua. Boleh, pointingnya boleh. Ya, waktu kecemasan lah kan diperlukan lah. Jadinya tu Miller dok kiranya orang tengah lah. Orang tengah lah. Nya boleh ambil point, nya boleh mecah bol macam ni lah. Macam ni. Okay, Encik Faizul lah untuk mungkin para pendengar di luar yang nak dengar lah. Boleh tak kongsikan pengalaman kita mewakili Malaysia selama kita berada di Sepanyol? Tak boleh kongsikan perjalanan mula dari bermulalah dari Sarawak tu sampai kita balik. Boleh tak kongsikan kepada para pendengar? Boleh. Dari awal kami pergi ini kita pergi Semenanjung dulu. Pergi Semenanjung. Kami training Jinun bila di college. Mula kita pergi pada berapa bulan tarikh? Tak mula 5 bulan 11 2021. Okey. Kami pergi Semenanjung, pasal training di college community Lu Langat. Pasal training 16 bulan kami berangkat dari Semenanjung ke LA ke Dubai ke Doha. Okey, Qatar, Doha. Pasal pergi Doha, pasal baru pergi ke Barcelona. Kami pun datang pukul tengah hari juga lah. Masih sama juga 16 bulan. Hari sama. Nya pun beza tempat Cina nang 7 jam bezanya. 7 jam lah beza waktu dengan kita di Malaysia tu lah. Malaysia 7 jam. Dan pergi Sinun pasal training pergi tempat tidur di hotel lah. Pasal di hotel, pasal pergi hotel lalu cek padang saya cek anggar-anggar tempat juga sejuk
nang sejuk lah sih ada pun ujung tahun juga. Yalah. Mek orang sinun nak makan pun nak kata susah sih juga lah. Nya okey. Cuma kita mesti pandai hidup juga lah tempat orang. Yalah tempat macam ni. Ada makanan pun yalah. Tapi alhamdulillah juga lah sinun ada yang Islam juga nya tahu. Apa yang perlu dimakan orang, apa yang perlu dimakan orang, yang ada. Nyaman senang sikit lah. Jadi mau makan nang disediakah ataupun kami nang ada jual lah. Orang pun ada jual ngembak, ada beras dari Malaysia tu, ada makanan ringan-ringan ada jual di Mbak. Jadi berapa orang yang mewakili Malaysia pada ni ayah? Time-nya ada 4 perempuan, 4 lelaki. Keseluruhan kita orang pergi berapa orang termasuk julatih apa semua boleh kongsi. Julatih 2, pengurus 14 orang dah 14 orang. Termasuk pemain masuk dalam kami 14. Masuk 14. Jadi tamat di Sinun dalam mana? Berapa hari kita orang di sini? Dalam seminggu lebih. Seminggu lebih lah. Kita ceritakan perjalanan sepanjang perlawanannya, boleh tak ceritakan sedikit? Dalam Malaysia-nya ada dalam 44 buah negara antara. First game kami orang lawan apa tu? Nih ada Bulgaria, si ingat nama. Dia pun main pagi di luar sejuk. Nasib pada cahaya matahari. Matahari ya juga yang panas sikit. Mun saya matahari yang sejuk. Yalah. Jadi kita orang di adakahnya untuk berkumpulan kah? Macam kita orang macam dalam main triple. Main triple. Nang kumpulan. Okey, dan kita orang adakah dingkah negara-negara tu dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu kah? Macam ni. Macam di bukan knock out, yang main macam Swiss game. Swiss game ya. Yang top yang akan pergi atas macam dak Perancis, Thailand, ya top, negara-negara top, Madagascar, pagi. Dak Benin, dak apa lagi nama sikit ya. Itali ya dak top semua di atas. Yang akan ngambil Kasia yang libah-libah ya saingan lah, banyak saingan tadi. Swiss game tu make poin pun si juga ambil pun si faham juga Swiss game lah. Buat kali pertama juga main Swiss game. Jadi sebelum tu macam kita bermain di Malaysia tu dah make sistem macam ni lah. Make di Malaysia tu dah mendoout liga pasal kalah mati. Biasa. Jadinya di sini si macam liga lah. Nak kata liga pun bukan juga. Di Swiss. Swiss lah. Pelik juga. Jadi dari segi ranking lah untuk sukan petong di dunia tu, negara ni yang kira berada di tangga teratas dan Malaysia tu di tangga yang ke berapa? Yang di atas antara negara lah yang berada di atas. Yang kini tu masih top Perancis lah. Perancis lah. Perancis. Yang pun player nang terbaik lah. Selalu naik podium. Selalu nombor 1. Ya Malaysia pun silap kami langgar dia pun dalam top berbelas ya lah ingat. Dalam belasan lah. Macam ni lah, belasan. Dari segi di Asia tu macam ni Malaysia. Di Asia top Thailand lah. Lepas Arab kita. Malaysia dalam top apa ke? Salah kami. Silap kami lah dalam top 10 macam ni lah, masih top 10. Malaysia. Dia masih dah kedudukan yang terbaik lah masa tu. Dari segi latihan kita orang, macam ni rutin latihan sepanjang kita orang nak menghadapi persaingan peringkat mewakili Malaysia tu lah, macam ni perjalanan
latihan gitu jadualnya kami macam orang ni. Nang dijaga dengan rapi lah. Yang ada apa yang perlu diimbak sinunnya pada awal, apa stamina. Setiap pagi nang jogging, pasca training petang, siang, malam, hujan pun training juga. Nang dari pagi mula lepas subuh terus mula sampai ke malam lah. Selama berapa hari kita latihan sebelum pergi ke Sinun? Latihan sebelumnya pun yalah mistake juga lah. Trainingnya pun lama juga, seminggu je. Seminggu je. Selalu pergi. Terlalu singkat lah. Terlalu singkat. Buat masa tu kita lah antara wakil Sarawak yang pergi. Kah ada perempuan. Ada perempuan seorang lah. Perempuan 4 orang semua ada. Biar Sukma lah. Yang 4 dari Sarawak tu mewakili Malaysia lah. Jadi dari segi kedudukan Sarawak dalam sukan petong tu di Malaysia macam ni tangga kita. Adakah pada dalam keadaan terbaik ataupun banyakkah pemain-main dari Sarawak tu yang menonjol lah dalam sukan tu? Dari segi ranking kami rasa Bang Abid sih dah langgar juga ranking Sarawak tu dalam Malaysia. Mungkin kami rasa dalam top 5, mungkin top 10 macam lah sampai. Sebab Sarawak pun kami langgar yang pun player pun kurang nak di-approve pergi ke Malaysia. Pergi ke Semenanjung. Ayalah. Jadi kurang pendedahan. Sayang juga lah. Kurang pendedahan macam pasukan Sarawak pun ada player yang tetap untuk pergi ni approve Espro yang pun permainan ke Malaysia boleh juga. Sedah macam tu sedah lah yang nak ngembak main dari Sarawak tu pergi. Main pun ngembak di impun je lah. Siapa minta sponsor pergi mau ada main. Macam kita orang macam ni lah. Buat masa tu. Berharap daripada persatuan contoh persatuan bagian-bagian lah. Okay, Alhamdulillah kita kembali lagi untuk sesi temu bual bersama dengan Encik Faizul bin PE, pemain petong kebangsaan kita bagi segmen aspirasi Pertiwiku. Okey, untuk Encik Faizul lah. Soalan yang seterusnya tu lah. Apakah target yang hendak kita capai lah dalam sukan petong tu? Target kami dalam sukan petong tu kami nak meluaskan ilmu pengetahuan dalam petong tu lah. Dari segi main, dari segi strategi, skill dengan semualah. Luaskan pengalaman dengan apa yang patut untuk game petong tu. Okey. Nak nanya juga lah dalam sukan petong tu lah. Boleh tak kongsi sikit dari segi kelengkapan untuk bermain sukan tu? Apa yang diperlukan macam ni? Si banyak juga lah. Yang perlu ada bol petong yang diiktirafkan daripada FP IJP. Pasal yang kelengkapan lain pun semua dah ajak lah. Bol yang paling penting lah. Dari segi padang macam ni? Padang pun nak wadah padang rumput si boleh dipakai. Tapi dapat dipakai di Thailand kami pernah nak gawang wadah lah. Dari kawan-kawan kami pernah main di sini. Yang wadah padang bol dipakai tidak main. Di sini. Kisah. Di Thailand. Biasanya kita di Sarawak tu biasa kita nanggas tidak main pakai padang batu macamnya. Nang berbatu yalah. Dan mesti milih lah ada patutnya. Selain daripada apa lagi yang perlu juga selain daripada bol, padang, apa-apa yang lain kita perlukan untuk dalam sukan tu? Sebenarnya macam ni namanya pun si rumit gila lah game tu. Ya keperluannya macam biasa, mainnya mesti berkasut apa semua. Ya pun game tu pun si milih usia juga
Orang tua boleh main. Yang keperluannya pun biasa-biasa aja lah. Sih kan dia juga nak ada keperluannya. Untuk dari segi kiraan mata. Orang nak tahu lah, mungkin para pendengar kita nak tahu macam ni. Nak ngira poinnya, munnya nak main macam ni. Yang memerlukan matanya ada buah kecil sikit ya. Namanya Jack. Buah Jack. Pas ya, buah Jack tu ditikam si boleh kurang dari 6 meter dengan si boleh lebih dari 10 meter. Pas ya, pemain akan mulakan perlawanan mesti dekat dengan bola kecil ya. Okey, nak nanya je lah. Dekat dengan bola kecil ya. Ball Jack katanya terlebih, contohlah bola Jack ya terlebih macam ni. Adakah kita terlebih, pemain nikam baru lagi? Pihak lawan. Pihak lawan. Pihak lawan akan pindah ke tempat sini nyamuk engkah Jack. Pas ya mainkan macam biasa, main pointing, masuk dulu dekat, pas ya pihak lawan nembak, hilang bola kita masuk lagi, pas ya kira poinnya yang dah habis bola pula kayak kita nangga siapa paling dekat dengan bola kecil ya. Macamnya. Macam pihak lawan nanti paling dekat ada 2. So tidak dapat 2 poin. Ya sampai 13 poin. Mata terakhir ialah siapa yang lolos sampai mata 13 lah. Siapa yang lolos sampai mata 13-nya daknya lah menang. Jadinya untuk pemain yang si bermasa, pemain untuk bermasa tu ada limit. Kadang-kadang si sampai 13 sebab habis masa. Jadi untuk main masa macam ni, boleh tak kongsikan mudah bermain masa? Yang macam ikut masa, yang biasa sikit game yang akan beri masa 1 jam setengah. 1 jam setengah. Dia pun dah paling lama lah. Pas ya mun mata kita tak seri, dia akan tambah 1 energi untuk menentukan siapa menang. Ini akan tambah CGN lah. Jadi CGN macam ni, berapa minit kah masanya yang akan ya sik dah kira lagi mun dah habis masanya yang akan CGN aja. Mun sidak ya ada poin, sidak menang. Sikit balingan lah. Yes. Sik ni macam kan sikit balingan, sikit game. Suruh habis semua tambah sikit game. Jadinya macam contoh lah nak nanya, mun habis 13 mata untuk pihak lawan ni, adakah nya akan ada timbal balik lagi macamnya? Siap dah. Mun siapa dulu 13 poin nya terus menang lah. Terus menang terus lah. Cik dah timbal balik lagi untuk 13 saya dah. Okey, jadi saya dah. Ya, untuk perkongsian para pendengar kita di luar ya, mungkin ya nak tahu sebab sikit lah tentang contoh. Jadi untuk tahun tu kita adakah ada kejohanan lagi yang kita akan wakili? Ada. Jadi kejohanan untuk gelak Satok pun buka game people. Ujung bulan tu juga 26 dengan 27 dan 2. Di Satok. Dan peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan, adakah ada lagi kita akan wakili Sarawak ataupun Malaysia lah lepas tu? Ya pun kami masih pasti juga sebab belum dipadah lagi. Mungkin akan ada, insyaAllah. InsyaAllah. Buat masa dekat tu kita main untuk kelab di kampung, di Satok aja lah. Di kampung Satok. Di Sarawak pun banyak juga game. Jadi buat masa tu kira sukan petong tu aktif juga lah sebenarnya di Sarawak tu nah. Aktif lah, tapi nya mungkin untuk para pendengar mungkin banyak yang si tahu dengan sukan tu karena mungkin si ada pendedahan lah. Adakah macam yang macam ni dah. Banyak orang si tahu game tu. Kan di Sarawak aja, di Semenanjung pun masih juga si tahu game tu. Banyak yang si tahu. Apakah macam harapan kita untuk pihak kerajaan ataupun pihak untuk meningkatkan lagi sukan petong untuk agarnya lebih dikenali lah oleh para masyarakat? Boleh tak kongsikan sedikit? Kami anggap sukan petong tu
dapat jadi sukan masyarakat semua Sarawak ataupun Malaysia, menunjukkan bakat-bakat tidak yang muda-muda, belia-belia yang lain-lain lah. Untuk jadi wakil-wakil sini bahagian kan gini. Macam ni caranya kita asal dengan macam ni. Biasa pun benda yang mau di sikit yang mesti mau diwawakan lah game tu. Wawakan pola sikit pusat KP kini tu pun dah ada juga lah, pusat pembangunan, pusat cemerlang, pusat elit dah ada juga lah di Sarawak tu. Di sini ya, kita nak tahu lah. Di Sarawak ada 3 pusat cemerlang sikit dengan pusat pembangunan 2 di Kabong dengan di Sarawak. Di Sarawak lah. Mun di contohlah di bahagian-bahagian lain macam di Kuching, Sibu ataupun Kuching ada juga. Di sini mun kita tahu lah, ada kah? Di Migi ada sikit sih ramai. Pusat PP ya di sekolah sih saya ingat kami. Di sekolah pasti di Sentubong pun ada 2 sikit pusat cemerlang dengan pusat pembangunan di Sentubong. Samaran ada, Sibu ada. Oh jadi sebenarnya banyak ya lah. Cuma si ditonjolkan aja lah. Ya sikit lah, si ditonjol gila. Okey. Jadi soalan terakhir kita lah untuk siaran aspirasi Pertiwiku kita untuk. Jadi boleh kita kongsikan akhir kata pesanan untuk anak muda ataupun para pendengar yang berminat untuk berkecimpung dalam sukan petong tu. Boleh tak kongsikan sikit pesanan galakan kepada mereka? Okey. Kepada yang baru minat nak main petong tu, cobalah dulu sukan petong tu dengan niat yang betul, dengan apa yang kita orang macam ni dah. Jangan pandang remeh kah macam ni lah. Kadang-kadang semua belia-belia tu yang main sekejap aja. Pasti lalu hilang minatnya dalam game main petong tu. Yalah. Ya. Pesanan kami mendapat semua belia-belia tu aktif lah dalam sukan, pilih yang tepat sukannya, sukan petong. Tapi kami rasa sukan petong tu adalah sukan yang senang difahami dan senang untuk bermain. Kira usia, tua ataupun muda, semua dapat main. Jadi ya ajaklah pesanan kita untuk para pendengar kita. Okey, Cik Fazul, terima kasih atas kesudian kita ditemu ramah oleh kami Syafiq di Iris untuk siaran aspirasi Pertiwiku, dan diharap kita akan terus maju jaya dalam sukan petong tu. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Jadi ajalah, terima kasih Cik Fazul. InsyaAllah kita ada masa umur panjang kita dipertemukan lagi insyaAllah. InsyaAllah. Yalah tadi aja temu ramah kita bersama Encik Faizul bin PE, pemain petong kebangsaan yang telah mewakili Malaysia ke Spanyol untuk sukan petong. Semoga Encik Faizul terus maju ya insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih.